share, kongsikan rancangan live ni pada rakan-rakan yang lain. Okay, jangan terus mengikuti rancangan live ni tanpa tekan button share. Okay, kalau nak follow, nak tengok rancangan live saya ni, kena tekan button share dulu dan kena masukkan komen anda di ruangan komen supaya saya tahulah yang anda bersama-sama dengan saya. Okay, saya nampak Tuan Fadli Hartanah, Waalaikumsalam. Okay, Tuan Ashraf Afandi, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. So yang lain-lain ni mana ada lebih kurang 12 mata, 13 mata yang tengah memandang, yang tengah menonton sekarang ni. Jadi saya harapkan yang lain-lain pun sama, tolong bagi komen supaya saya tahulah yang anda bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okay, alright. Sebelum kita bergerak dengan lebih laju, dengan lebih pantas, okay, saya nak tengok berapa ramai orang yang pernah dengar perkataan caveat. Kalau pernah dengar perkataan caveat tu, tolong masukkan di ruangan komen pernah dengar coach. Tulis kat ruangan komen tu. Kalau siapa yang tak pernah dengar, tulis tak pernah dengar coach. So saya tahu daripada ramai-ramai yang tengah menonton rancangan live ni, saya tahu rupanya ramai yang tahu ataupun ramai yang tak tahu perkataan caveat ni. Okay. Nampak Sislin di situ. Waalaikumsalam Sislin, terima kasih join sekali. Puan Jumaiyah, Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih dah Puan Jumaiyah dah sharing kan. Okay. Norris Detach. Waalaikumsalam, ni first time saya tengok nama Norris ni. Tuan Salihin Zailan. Okey, ni student-student saya semua ni. Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, Sislin pernah dengar. Okey, saya pernah dengar coach. Okey, Jumaiyah pun pernah dengar. Norris pernah dengar juga. Kasman Muslimin, Waalaikumsalam. Okey, so siapa-siapa yang dah pernah dengar perkataan caveat ni, tolong letakkan di ruangan komen pernah dengar. Kalau yang belum pernah dengar, baru first time dengar, tolong tulis di ruangan komen tu first time dengar ataupun belum pernah lagi dengar coach. Tuan Alata, terima kasih. Waalaikumsalam. Fadli Hartanah, pernah dengar tapi tak khatam lagi bab caveat. Oh ya ke? Macam Quran pula tak kena khatam Okey, Tuan Saharizan, sahabat daripada Kuantan. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua yang dah join. Tekan button share tu, tekan button share dulu. Kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Tuan Ashraf Afandi pernah dengar. Okey, terima kasih. Muhammad Haikal pernah dengar. Okey, Aki pun ada. Terima kasih Aki. Pernah dengar coach. Okey, alhamdulillah. So siapa yang dah pernah dengar tu baguslah. Yang belum pernah dengar ni, okey tak apa. Jangan risau. Malam ni kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Saya akan terangkan dengan bahasa yang paling mudah lah untuk tuan-tuan dan puan semua faham berkenaan dengan caveat ni. Okey, pertama sekali tuan-tuan dan puan kena nak discuss lanjut tentang perkataan caveat ni, nak memudahkan pemahaman lah apa yang dimaksudkan caveat ni. Caveat ni sebenarnya bahasa English lah. Kalau ejaannya dalam bahasa orang putih tu C-A-V-E-A-T, caveat. Kalau dalam bahasa Melayu, dimelayukan tu C tu jadi K. Itu je bezanya pun. Caveat dalam bahasa Inggeris C-A-V-E-A-T, dalam bahasa Melayu K-A-V-E-A-T, caveat. Okey, dalam Kanun Tanah Negara, KTN, saya sebut KTN lah senang, nak sebut Kanun Tanah Negara tu panjang sangat ni. Dalam KTN memang caveat ni ada discusskan, ada di perincikan lah dalam Kanun Tanah Negara tu. Dia ada beberapa jenis. Bahasa mudahnya caveat ni sebenarnya adalah satu halangan. Satu halangan yang menyebabkan bila adanya caveat tu, transaksi ke atas hartanah tersebut tidak boleh dilakukan. Okey, contohlah, katalah tuan-tuan perempuan ni sebagai tuan punya tanah. Tuan punya tanah, tak kisahlah tanah tu gerannya geran hak milik sementara ke ataupun gerannya final title ke, geran tu freehold ke, geran tu leasehold ke, tak kisah pun. Yang penting bila tuan-tuan perempuan sebagai pemilik tanah, tuan-tuan perempuan mungkin akan berhadapan dengan caveat ni sekiranya berlaku perkara-perkara tertentu di atas tanah tersebut. Okey, sebagai contoh, halangan yang saya masukkan di situ, bila orang tu masukkan caveat, contohnya, katalah tuan-tuan perempuan ingin menjual hartanah tersebut kepada seorang pembeli. Okey, so bila tuan-tuan perempuan nak menjual hartanah tersebut kepada seorang pembeli, pembeli tersebut telah pun menandatangani perjanjian jual beli ataupun SPA, Sale Purchase Agreement. Dan untuk menjaga hak dan kepentingan pembeli tersebut sebelum hak milik itu didaftarkan ke atas nama dia. Faham tak? Maknanya sekarang ni tuan-tuan perempuan dah berhasrat nak menjual hartanah tersebut kepada seorang pembeli. Pembeli itu
baru je menandatangani perjanjian jual beli ataupun SPA. Okay, so sejurus selepas dia menandatangani perjanjian jual beli ataupun SPA tadi, pembeli tadi tu boleh memasukkan caveat ke atas tanah tersebut, ke atas hak milik ataupun geran tanah tersebut. Sebab apa kita panggil pembeli tadi tu adalah seorang yang berkepentingan ataupun seorang yang ada interest. Ada interest ke atas tanah yang dia baru beli tadi. Okay. Dalam bahasa undang-undang kita panggil interest tersebut ataupun kepentingan tersebut sebagai caveatable interest. Hak mengcaveat lah, bahasa Melajunya hak mengcaveat. Maknanya seseorang yang dah beli tanah tersebut sementara nak menunggu pindah milik dilakukan daripada nama penjual kepada nama pembeli. Okay, sebab proses ni tu agak makan masa lah. Dia bukannya hari ni beli, sign SMP terus boleh buat pindah milik esoknya, tidak. Okay, so maknanya bila nak menunggu proses pindah milik daripada seorang penjual kepada seorang pembeli tadi, okay, pembeli tu dah tanda tangan SPA dan dah membayar 10% deposit sebagai wang cengkeram ke atas jual beli tersebut, transaksi jual beli tersebut, maka pembeli tadi tu mempunyai hak mengcaveat ataupun caveatable interest ke atas hartanah tersebut. So dalam bahasa mudahnya, bila katalah pembeli tu datang tanda SPA, sementara nak tunggu pindah milik didaftarkan atas nama dia, which is akan mengambil masa panjang sikit. Okay, nak protect ataupun nak menjaga hak dan kepentingan pembeli tadi, pembeli tadi boleh mendaftarkan caveat di atas geran tersebut. Okay, macam mana cara nak mendaftarkan caveat tu? Dia ada borang, ada borang mendaftarkan caveat tu. Borang 19B tak silap saya. Okay, so borang tu akan tandatangani oleh pengcaveat tadi dan ada surat akuan berkanun ataupun SD yang perlu ditandatangani oleh pengcaveat tadi tu yang nak memasukkan caveat ataupun pembeli tadi tu lah. So maknanya dia masukkan borang 19B tadi tu dan juga surat akuan berkanun, sebab kalau borang tu tidak dilampirkan akuan berkanun, maka caveat tu tidak boleh didaftarkan. Okay, akuan berkanun kat sini dia kena nyatakan kenapa dia nak masukkan caveat ke atas hartanah tersebut. Okay, sebagai contoh, katalah pembeli tadi tu telah menandatangani perjanjian jual beli untuk membeli hartanah tersebut daripada penjual. Okay, jadi untuk menjaga hak dan kepentingan pembeli sebelum pindah milik dapat didaftarkan ke atas nama pembeli, okay, maka dia menandatangani SD tersebut, akuan berkanun tersebut atas alasan untuk menjaga hak dan kepentingan dia sebagai pembeli. Maka selepas dah menandatangani borang caveat tersebut dan juga akuan berkanun untuk mendaftarkan caveat tersebut, maka pembeli tadi tu bolehlah mendaftarkan caveat tersebut di pejabat tanah. Okey, kalau di negeri Selangor, pendaftaran caveat dikenakan caj sebanyak RM300. Kalau di wilayah pun kalau tak silap saya pun RM300 juga. Dia bergantung kepada negeri-negeri lah. Bayaran untuk pendaftaran caveat tersebut berbeza mengikut negeri. Sebab walaupun benda tu dah dinyatakan dalam kanun tanah negara, which is applicable throughout the whole Malaysia, tapi bila nak daftarkan borang caveat tersebut, dia punya bayaran tu tertakluk kepada kerajaan negeri itulah nak kenakan berapa. Pejabat tanah negeri berkenaan. Contoh kat Johor dia berbeza, dekat Perak dia berbeza, dekat Selangor dia berbeza. So kalau dalam negeri Selangor ni nak daftarkan caveat tu kita kena bayar RM300. Okay, so bila kita dah daftarkan borang 19B tadi berserta dengan akuan berkanun tu, maka pejabat tanah akan memasukkan caveat di atas geran tanah tersebut. Jadi bila dah masukkan caveat atas geran tanah tersebut, penjual tidak boleh lagi menjual hartanah tu kepada pembeli-pembeli yang lain. Okey. So kat sini kena faham, kena jelas bila dah dimasukkan caveat tu, dah didaftarkan caveat tu, maka secara dasarnya penjual tidak boleh membuat urusan selanjutnya lah ke atas hartanah tersebut selagi mana caveat tu ada di atas geran yang dah didaftarkan tadi tu. Okey. Dia ada caveat yang pelbagai jenis lah. Yang saya ceritakan tadi ni, kalau katalah pembeli yang masukkan
pembeli yang membeli hartanah tertentu sebagai orang perseorangan ataupun sebagai sebuah syarikat ke dia yang masukkan caveat tu, kita sebut caveat tu sebagai caveat persendirian. Caveat persendirian ataupun individual punya caveat lah. Okay, so bila kita sebagai pembeli, kita beli hartanah tersebut, kita daftarkan kita punya caveat ke atas grant tersebut, maka kita ni sebagai orang individu dan caveat tu kita panggil dia sebagai caveat persendirian. Okay, caveat persendirian ni berapa lama dia boleh bertahan? Secara dasarnya, caveat persendirian boleh bertahan selama tempoh 6 tahun maksimum. 6 tahun maksimum. Maknanya selagi mana kita yang masukkan caveat tu tidak withdraw ataupun membatalkan caveat tersebut, selagi itulah caveat tu akan bertahan wujud di atas grant tersebut sehingga tempoh maksimum 6 tahun. Okay. So setakat mana yang saya dah terangkan ni, tuan-tuan perempuan boleh faham ataupun mungkin tak berapa jelas dengan penerangan saya. Okay, kalau faham boleh tolong tulis faham di ruangan komen tu supaya saya boleh teruskan dengan topik selanjutnya lah. Okay. Saya nampak berapa nama kat sini. Okay, orang yang baru join ni, Tuan Kasim ni, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Muhammad Muaz. Okay, Tuan Muaz. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Dalam SMP pun ada buat private caveat. Okay. Betul, dalam SMP pun memang ada clause memberi what we call hak, memberi kebebasan kepada pembeli untuk mendaftarkan caveat sejurus selepas dia menandatangani perjanjian jual beli itu. Sekilas pandang je dengar, oh ya ke, okey. Tuan Haji Wahab, Waalaikumsalam Tuan Haji Wahab, okey. Okey, Tuan Sarizan faham, okey, Tuan Haji Wahab pun faham, Sislin pun faham, terima kasih banyak. Berapa lama ambil masa boleh withdraw? Withdraw sekejap je. Bila dah daftarkan caveat tu, kita withdraw dalam contohlah bila kita dah daftarkan caveat tu, lepas tu kita nak batalkan pula caveat tu, kita daftarkan pula borang 19G. Tadi nak masuk tu pakai 19B untuk daftarkan caveat tadi, perlu lampirkan borang 19B bersama-sama dengan akuan berkanun, akuan berkanun yang telah pun diangkat sumpah di hadapan majelis sumpah. Itu sebagai dokumen sokongan dia lah. Okay, so dalam saya flashback balik macam yang saya ceritakan tadi, bila kita nak daftarkan caveat kita, tu kita kena lampirkan borang 19B berserta dengan akuan berkanun, yang mana bila namanya akuan berkanun tu perlu ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah ataupun Commissioner for Oath. Pesuruhjaya Sumpah ataupun Commissioner for Oath. So bila dah angkat sumpah di hadapan Pesuruhjaya Sumpah, barulah akuan berkanun tu dah consider valid ataupun lengkap. Barulah kita boleh gunakan akuan berkanun tersebut untuk dilampirkan sebagai dokumen sokongan bila kita nak daftarkan caveat kita melalui borang 19 ni tadi. Okey. Kalau kita nak withdraw pula, nak batalkan pula caveat tu, kita sebagai orang yang memasukkan caveat tu perlu mendaftarkan borang 19G. 19G ni maknanya nak tarik balik lah. Nak tarik balik caveat yang kita sendiri dah masukkan tadi tu. So bila masukkan borang 19G, dia punya proses untuk pembatalan tu immediately lah. Bila kita dah daftarkan aja, serta-merta benda tu akan dibatalkan. Caveat tu akan dibatalkan dan bila kita dah batalkan caveat tersebut, kita buat land search ataupun carian, caveat tu pun dah tak wujud lagi lah. So insyaAllah dalam tempoh sehari dua macam tu, bila kita buat balik land search, pendaftaran tu dah buat untuk membatalkan caveat tadi tu, maka kita boleh tengok dalam carian ataupun land search yang kita buat, caveat yang kita masukkan tadi tu dah dibatalkan ataupun tak wujud lagi lah. Macam tu. Okey, Tuan Haji Jaafar pun ada. Terima kasih Tuan Haji Jaafar. Tuan Haji Jaafar dah faham. Okey, Lily pun dah faham. Tuan Raziz Nizam faham Coach. Okey, terima kasih. Tuan Rafizal bin Rahim Rafi faham Tuan. Okey, terima kasih. Puan Jumaiyah pun dah faham. Okey, Lo Amy pun dah faham. Terima kasih banyak-banyak. So siapa yang dah mengikuti rancangan live ni yang belum tekan button share tu, tolong tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada malam ni, insyaAllah. Okey, so saya teruskan dengan topik kita. Okey, tadi saya kata ada beberapa jenis caveat yang saya sebutkan tadi, yang saya ceritakan banyak lebar tadi tu adalah caveat persendirian. Okey, dia ada lagi 3 jenis caveat, which is caveat pendaftar.
Caveat pendaftar ni apa dia? Caveat yang dimasukkan ataupun didaftarkan oleh pendaftar tanah ke atas dokumen hak milik. Okey. So, untuk caveat pendaftar ni sebenarnya ada beberapa sebab ataupun ada beberapa what we call alasan kenapa caveat pendaftar ni dimasukkan. Okey, contohnya katalah tuan-tuan perempuan ada tindakan mahkamah ataupun tindakan undang-undang yang dah diambil oleh pihak-pihak tertentu seperti badan-badan berkanun, contohnya macam lembaga hasil dalam negeri. Okay, kalau katalah tuan-tuan perempuan ada culas dalam membayar cukai pendapatan, culas dalam membayar cukai pendapatan, dalam masa yang sama lembaga hasil dalam negeri dapat detect ataupun dapat trace tuan-tuan perempuan ada mempunyai harta tanah, ada mempunyai harta tak alih ataupun tanah lah, tanah ke rumah ke tak kisahlah, maka lembaga hasil dalam negeri boleh memohon kepada pejabat tanah ataupun kepada pentadbir tanah untuk memasukkan caveat pendaftar ke atas harta tanah tersebut. Selagi mana tuan-tuan perempuan tidak menjelaskan tunggakan cukai yang berkenaan kepada lembaga hasil dalam negeri, selagi itulah caveat pendaftar tu masih lagi belum ditarik balik ataupun belum dibatalkan, dan selagi itulah benda tu tak boleh transaksi jual beli ke, nak buat gadaian ke, nak buat pajakan ke ke atas tanah tersebut tidak boleh dilakukan oleh tuan tanah tu. Okay, so caveat pendaftar ni dia special sikit. Kalau caveat persendirian yang saya terangkan awal-awal tadi tu, caveat persendirian dia ada tempoh masa, tempoh masanya sehingga 6 tahun maksima. Okay, caveat pendaftar dia tidak ada tempoh masa. Selagi mana pendaftar tak tarik balik ataupun batalkan caveat yang dah dimasukkan oleh pendaftar tersebut. Siapa pendaftar ni? Pendaftar ni adalah pendaftar hak milik tanah ataupun pejabat tanah lah. Pihak berkuasa yang menguruskan urusan transaksi hak tanah di pejabat tanah itu sendirilah, ataupun dalam bahasa mudahnya pentadbir tanah. Pentadbir tanah ni siapa? Pentadbir tanah ni DO ataupun pegawai daerah. So diorang ni adalah dikategorikan sebagai pentadbir tanah, dan caveat pendaftar ni adalah caveat yang dimasukkan oleh pendaftar hak milik tanah itu sendiri ataupun pegawai di pejabat tanah itu sendiri atas permohonan yang dah dimasukkan ataupun yang dah dibuat oleh badan-badan tertentu yang ada sangkut paut dengan kerajaan. Macam saya dah bagi contoh tadi tu, macam lembaga hasil dalam negeri lah. Okey, saya ada contoh kat sini saya nak tunjuk. Okey, sekejap. Okey, ini contoh carian persendirian, contoh land search yang kita buat. Kalau tuan-tuan perempuan tengok kat bahagian bawah ni, saya dah tandakan, sekejap saya tunjuk dia punya apa ni. Okey, boleh nampak tak? Kat bawah tu dia ada tulis, yang saya bulatkan tu, caveat pendaftar atas kepentingan. Tengok siapa yang masukkan tu, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. So maknanya bila seseorang tu tak bayar dia punya cukai pendapatan, Lembaga Hasil Dalam Negeri boleh memohon kepada pendaftar hak milik tanah untuk memasukkan caveat pendaftar ke atas tanah tersebut. So yang bawah tu ada caveat persendirian atas kepentingan. So selain daripada caveat pendaftar yang dimasukkan oleh pendaftar tanah tu, ada lagi caveat persendirian dimasukkan juga kat bahagian bawah tu. So yang atas ni yang saya kata dia lebih superior lah. Lebih superior maksud dia caveat pendaftar dia tidak ada tempoh masa. Tak ada tempoh masa. Macam caveat persendirian dia hanya boleh bertahan sehingga 6 tahun sahaja. Caveat pendaftar ni selagi mana pendaftar tak tarik balik, selagi mana pendaftar tak batalkan, selagi itulah dia masih wujud sampailah bila-bila. Okay, so tu beza dia lah. Okay, so setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan perempuan semua yang saya boleh bantu untuk jawabkan? Okay, saya tengok komen-komen yang masuk. Okay, saya tengok ada Gaban ni tanya ni. Gaban Hafiz, ada mitos hartanah lelong jika ada caveat
sila jangan masuk, benarkah? Atau ada cara selesaikan guna 19B dengan mudah. 19B untuk masukkan, 19G untuk batalkan. So 19B tu untuk masukkan, bukannya untuk batalkan. Okey, so macam soalan gaban ni sebenarnya ada betulnya lah. Contoh, macam katalah tuan-tuan perempuan nak bida dalam lelungan awam. Bila nak buat bidaan dalam lelungan awam, apa yang saya syorkan tuan-tuan perempuan kena dapatkan salinan POS ataupun pengisytiharan jualan lelong. POS tu stands for Proclamation of Sale. Proclamation of Sale bahasa Melajunya pengisytiharan jualan lelong. Okay. Pelelong akan keluarkan POS dan tuan-tuan perempuan boleh dapatkan POS ni daripada pelelong tu lah. Okey, dalam POS dia akan nyatakan nombor geran. Nombor geran dan dia akan nyatakan juga bebanan yang ada di atas geran tersebut. Okey, contohlah dalam POS tu dinyatakan bebanan ataupun sekatan. Okey, sekatan tu biasanya dia akan tulislah tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak, digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey, sekatan ni biasanya dalam geran yang berstatus leasehold dia akan adalah tulis kat situ yang tak boleh nak pindah milik, digadai ataupun nak dipajak melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Itu sekatan kepentingan lah. Bebanan ni pula, okey, contoh bebanan tu katalah caveat dimasukkan oleh nama Sipolan bin Sipolan ataupun caveat berdaftar, caveat pendaftar dimasukkan oleh lembaga hasil dalam negeri, sebagai contoh. Okey. So bila kita tengok nak buat bidaan, tiba-tiba ada caveat ke atas tanah tersebut, kalau kita rasa nakkan kepastian, sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan buatlah carian tanah. Buat carian tanah. Kadang-kadang dalam POS, apa yang dinyatakan dalam POS, benda tu belum diupdate lagi. Belum up to date lah. Ada maklumat yang dinyatakan dalam POS tersebut yang mungkin dah berubah. Jadi sebaik-baiknya bila dapat salinan POS, Proclamation of Sale, saya syorkan tuan-tuan perempuan dapatkan nombor geran tersebut daripada POS tadi tu dan buatlah carian tanah di pejabat tanah. Bayar je RM30, pergi ke pejabat tanah, isi borang dan dapatkan result carian tanah tu dulu untuk kenal pasti sama ada wujud ataupun tidak bebanan seperti mana yang saya sebutkan tadilah. Ada orang kata caveat ataupun gadaian yang dah didaftarkan ke atas tanah tersebut. Kalau sekiranya tuan-tuan perempuan mendapati memang wujud daripada carian tu kita dah dapati memang wujud caveat ke atas tanah tersebut, saya syorkan tuan-tuan perempuan elakkanlah daripada membida tanah tersebut. Janganlah berani-berani nak masuk juga bidaan. Sebab apa? Bila kita buat bidaan yang mana tanah tu ada caveat, adalah menjadi tanggungjawab pembida tu sendiri untuk remove ataupun untuk batalkan caveat yang telah didaftarkan ke atas hak milik hak tanah tersebut lah yang kita dah berjaya bida tadi tu. Itu yang jadi headache kat situ. So kalau misalnya kata ada bidaan yang kita masuk, kita menang pula bidaan tu, masa itulah baru terhegeh-hegeh nak buat land search, dan masa itulah baru kita come across rupa-rupanya ada caveat yang dah didaftarkan ke atas tanah tersebut, maka sebenarnya kita mengundang kecelakaan, mengundang masalah. Jadi sebelum buat bidaan tu saya syorkan cek dulu, buat carian tanah dulu, dah tengok atas POS tu memang dah tulis ada caveat, jadi janganlah ngada-ngada nak masuk juga bidaan tersebut. Seboleh-bolehnya elakkan. Melainkan kalau tuan-tuan perempuan memang dah ada pengalaman, dah tahu cara macam mana kita nak withdraw ataupun nak batalkan caveat tersebut, maka by all means kalau rasa dah terror sangat tu, masuk je lah bidaan tu. Kalau dah tahu cara nak batalkan caveat tu macam mana. Kalau misalnya kata kita ni newbie, noob ni, buat BBNU, budak baru nak up apa semua ni kan, so saya syorkan tak payahlah nak masuk. Banyak lagi tanah lain, carilah rumah-rumah lain ke, tanah-tanah lain ke yang ada dekat kawasan sekitar ataupun kat tempat lain ke,
Sebab nama subbidaan ni dia tak sama macam kita nak beli tanah tu daripada penjual tu secara directly. So banyak orang kata apa masalah kalau misalnya kata wujudnya caveat ke atas geran tersebut, nak batalkan caveat tu bukan satu perkara yang mudah lah. Okay. Ashraf Afandi ada tanya ni, ada charge tak untuk withdraw? Yes. Untuk withdraw caveat ni memang ada bayarannya. Kalau di pejabat tanah Selangor ni kalau tak silap saya RM60. Untuk batalkan caveat tu maknanya kita sendiri yang masukkan dan kita sendiri yang batalkan lah. Kalau misal kata kita yang masukkan dan kita batalkan, kita kata apa bayar RM60 je lah untuk withdraw caveat tu. Okay, Sislin ada tanya ni, bila sepatutnya pembatalan ini dibuat, sebelum sign SMP atau selepas sign SMP? Okay, dia bergantung Lin, siapa yang masukkan caveat tu. Kalau misal kata yang masukkan caveat tu adalah pembeli yang baru nak beli hartanah tersebut, maka kita batalkan caveat tu selepas kita orang kata apa contohlah macam sekarang ni, lawyer dah bagi tahu urusan jual beli tu dikendalikan oleh peguam. Dan masa tu dah sampai stage yang mana pendaftaran pindah milik tu dah nak didaftarkan di pejabat tanah. Okay, so bila masa kita nak daftarkan pindah milik di pejabat tanah, masa itulah kita akan batalkan caveat yang kita masukkan sendirilah kalau kita ni sebagai pembeli. Okay, so contoh katalah sekarang ni Lin dah beli property tu daripada penjual. Okay, so masa dah sign SMP tu, sejurus selepas sign SMP, Lin masukkan caveat untuk protect hak Lin sebagai pembeli. Okay, so tunggu proses nak disburse. Okay, loan punya disbursement macam yang saya pernah terangkan sebelum ni, loan disbursement dia berlaku dalam dua peringkat. Peringkat pertama, loan disbursement untuk settlekan apa yang dipanggil redemption sum. Bayaran tebus hutang daripada bank pembeli, bayar dulu kepada bank penjual untuk selesaikan ataupun untuk melepaskan gadaian penjual dengan bank dia. Okay, to first disbursement lah. Okay, so selepas berlakunya first disbursement, barulah bank penjual akan tanda tangani dokumen pelepasan gadaian untuk melepaskan gadaian hartanah tersebut daripada bank pihak penjual. Okay, so bila dah buat pelepasan gadaian, barulah bank pembeli akan disburse baki loan pembeli tadi tu kepada lawyer yang dilantik oleh penjual sebagai stakeholder, dan lawyer yang pegang duit stakeholder money tadi tu, dia yang akan mendaftarkan pindah milik daripada nama penjual kepada nama pembeli di pejabat tanah. So bila nak daftarkan pindah milik kat pejabat tanah tu, barulah lawyer tu akan masukkan borang untuk withdraw caveat pembeli tadi tu, dan dalam masa yang sama dia buat serentak dengan pendaftaran pindah milik daripada nama penjual kepada nama pembeli, dan juga pendaftaran pelepasan gadaian daripada bank penjual dengan penjual tadi tu, dan mendaftarkan gadaian. Gadaian siapa pula? Gadaian bank pembeli untuk protect hak dan kepentingan bank pembeli tadi itulah. So all in all tu ada empat transaksi yang akan dibuat serentak masa pendaftaran pindah milik tadi tu. Okay, yang pertama dia akan daftarkan apa yang kita panggil sebagai MOT, borang pindah milik ataupun borang 14A. Okay, yang kedua dia akan daftarkan pembatalan caveat ataupun borang 19G. Yang ketiga dia akan daftarkan pelepasan gadaian ataupun 16N. Pelepasan gadaian di antara bank penjual dengan penjual untuk melepaskan gadaian tu. Okey, dan yang seterusnya tu dia akan daftarkan borang 16A. 16A ni adalah borang gadaian. Borang gadaian di antara pembeli dengan bank dia lah untuk mendaftarkan fresh gadaian untuk protect hak dan kepentingan bank bagi pihak pembeli tadi itulah. Bila dah didaftarkan semua empat-empat transaksi ni dekat pejabat tanah, barulah consider pindah milik itu dah sempurna didaftarkan ke atas nama pembeli, dan juga gadaian ke atas nama bank pembeli itu pun dah sempurna didaftarkan di atas geran tersebut. So itulah yang kita kata dah sampai stage yang tu, dah daftarkan semua sekali 14A, 16A, 16N, 19G, semua ni dah masuk, barulah bank pembeli akan disburse baki loan tu kepada
lawyer sebagai stakeholder untuk lawyer lepaskan kepada penjual. Tu step-step dia lah. So harap Lin faham lah kat situ apa dia punya ni. Okay, Tuan Rafizal, caveat persendirian owner kena sign juga ke? Caveat persendirian owner tak payah sign. Yang sign tu adalah pembeli tadi tu lah. Ataupun orang yang mempunyai kepentingan. Yang saya kata caveatable interest tadi tu. Okay, tadi tu senario sekiranya dia sebagai pembeli dan dia nak protect hak dia sebagai pembeli sementara nak tunggu pindah bilik itu didaftarkan atas nama dia. Saya pernah ajar dulu, mungkin tuan-tuan puan yang tak sempat mendengar lah explanation saya, proses jual beli hartanah daripada mula sampai habis, boleh dapatkan e-book saya, boleh tengok dalam e-book tu step by step, guide yang saya dah ajarkan tu, dalam e-book tersebut, daripada mula tuan-tuan puan nak beli rumah, booking dengan ejen, sampailah step ke sign SNP, sampailah ke proses loan disbursement, semua tu dah ada dalam saya punya e-book. Tapi kalau tak sempat nak tengok e-book tu, boleh tengok dalam YouTube channel saya dah terangkan dia punya proses tu. Satu persatu, topik by topik tu saya dah terangkan dalam YouTube channel saya. Okay, jadi macam yang Tuan Rafizal tanya ni, caveat persendirian tu owner kena sign ke? Sebenarnya owner tak perlu sign pun. Siapa yang nak masukkan caveat tu saja yang perlu sign. Tanda tangan untuk borang 19B dan juga borang SD tu, akaun berkanun tu, hanya perlu ditandatangani oleh mereka yang nak masukkan caveat lah. Okay. So siapa pula orang yang ada caveatable interest? Caveatable interest ataupun yang mempunyai hak untuk mengcaveat ni, sebenarnya ada ulasan undang-undang yang agak panjang lebar kalau saya nak terangkan pada malam ni. Senang cerita, mereka yang ada caveatable interest ni adalah mereka yang mempunyai kepentingan ke atas tanah tersebut. Contoh yang saya dah beritahu tadi tu, pembeli yang telah menandatangani perjanjian jual beli, dia dah ada caveatable interest. Contoh lain, bank yang boleh bank yang telah bersetuju untuk memberi pinjaman untuk pembelian hartanah tersebut oleh pihak pembeli, bank pun ada caveatable interest. Jadi bank pun boleh masukkan caveat. Jadi dalam urusan jual beli hartanah, biasanya ada dua parti ataupun dua pihak yang biasanya akan memasukkan caveat sebelum transaksi jual beli itu dah didaftarkan di pindah milik itu dah didaftarkan di pejabat tanah untuk dimuktamadkan. Which is yang pertama, pembeli itu sendiri dia mempunyai caveatable interest sebab dia dah bayar deposit dan dah tandatangani perjanjian jual beli. Okay, yang kedua yang mempunyai caveatable interest adalah bank pihak pembeli itu. Sebab dia nak bagi loan kepada pembeli, so sebelum bank boleh disburse loan tersebut, dia nak jaga hak dan kepentingan dia ke atas hartanah tadi, maka bank bagi pihak pembeli pun boleh memasukkan caveat ke atas hartanah tersebut. Jadi dua pihak ni yang lah. Jadi macam Tuan Rafizal tanya, tak perlu, owner tak perlu nak tanda tangan, sebab owner sebagai penjual, dia sepatutnya tak payah nak masukkan caveat lagi dah. Kenapa dia nak masukkan caveat kan? Okey. Tuan Ashraf ada tanya lagi, bolehkah kita nak masukkan caveat atas hartanah yang telah ada serata title tapi owner ataupun penjual belum uruskan atau selesaikan urusan serata terlebih dahulu? Okey. Kalau misal kata hartanah tersebut daripada master title, okey, saya pernah kupas dulu perbezaan master title dan juga individual title, ada topik khusus yang saya dah terangkan. Saya tak nak cerita panjang lebar tentang benda tu. Okey, so macam yang Tuan Ashraf tanya, kalau misal kata geran serata tu dah keluar, geran serata tu dah keluar tapi masih belum bertukar nama daripada nama pemaju kepada nama penjual. Okay, so dalam transaksi ni kena faham, penjual dia nak jual rumah tu. Masa dia nak jual rumah tu, geran seratanya dah dikeluarkan oleh pejabat tanah, tapi geran serata tu masih lagi atas nama pemaju. Belum didaftarkan atas nama penjual. Okay, so dalam kes macam ni sebenarnya kita kena tulis surat kepada pemaju untuk mendapatkan apa yang dipanggil sebagai confirmation letter ataupun surat pengesahan. Confirmation letter daripada pemaju, sama ada pemaju benarkan ataupun tidak pindah milik dibuat secara direct transfer ataupun kena buat double transfer. So kalau nak cerita benda tu panjang, topik tu memang saya dah buat satu rancangan live dulu, boleh tengok flashback balik, tengok dalam YouTube channel saya tentang master title ni.
Boleh tengok balik kat situ. Okey. So yang saya nak ringkaskan kat sini, kalau sekiranya strata title dah dikeluarkan tapi masih lagi atas nama pemaju, biasanya pemaju dalam surat pengesahan ataupun confirmation letter yang dikeluarkan tu, dia tidak membenarkan caveat didaftarkan ke atas hak milik tersebut. Dia tak benarkan. Sebab apa, nanti proses untuk tukar nama daripada nama pemaju tu kepada nama kalau katalah kena buat double transfer means daripada pemaju kena tukar nama kepada nama penjual dulu, lepas tu daripada nama penjual baru tukarkan nama kepada nama pembeli. So ada dua step kat situ, ada dua hurdle lah, ada dua orang kata apa, pagar yang nak kena lepaskan. Pagar pertama daripada nama pemaju nak daftarkan kepada nama penjual, pagar yang kedua daripada nama penjual nak daftarkan kepada nama pembeli. Okay, jadi pemaju dalam surat confirmation letter biasanya dia tidak benarkan untuk kita masukkan caveat ke atas hak milik strata tersebut ataupun hak milik individu tersebut, sebab ia mungkin boleh merencatkan ataupun mencacatkan proses pindah milik daripada nama pemaju kepada nama penjual tadi, dan seterusnya daripada nama penjual kepada nama pembeli tadi. So dalam hal-hal yang macam ni yang melibatkan hartanah strata yang belum bertukar nama ni, agak sukarlah untuk pembeli tadi tu nak protect hak dia, sebab kalau dia dah masukkan caveat kat situ, proses untuk tukar nama daripada nama pemaju pada nama penjual tu akan terencat. Jadi biasanya dalam surat confirmation letter tu memang dia tak benarkan lah, pemaju tak benarkan untuk caveat didaftarkan. Okay, so macam mana nak protect hak pembeli tadi tu? So untuk protect hak pembeli, biasanya kita akan maklumkan kepada pemaju untuk pemaju alert ataupun pemaju ni dah di ambil maklum bahawa pembeli ni dah pun ada hak dan kepentingan ke atas hartanah tu sebab dia dah tanda tangan perjanjian jual beli dengan penjual tadi tu. Jadi bila bila pemaju dah alert tentang hak dan kepentingan pembeli yang baru tadi tu, maka pemaju ni pun dia akan take note lah, dia tak adalah buat pindah milik kepada nama orang lain selain daripada nama pembeli tadi tu lah. So itu sebenarnya peguam yang menguruskan jual beli antara penjual dengan pembeli yang baru tadi tu, dia sepatutnya tahulah cara nak buat macam mana. Melalui surat yang kita hantarkan kepada pemaju tu, kita boleh maklumkan kepada pemaju tu. Okay, bagus malam ni ramai yang bertanya soalan. Saya suka macam ni, kita buat proses live kita ni lebih interaktif. Saya suka macam ni, dan saya syorkan tuan-tuan puan kalau ada apa-apa pertanyaan, apa-apa soalan, boleh keep on posted dalam kita punya ruangan komen tu lah. Okay, Afif Azman. Okay, tuan, dalam jual beli pembeli perlu lantik lawyer. Okay, tapi dalam masa sama pemilik vendor pun perlu lantik lawyer. Apa keperluan vendor lantik lawyer dan apa servis yang lawyer vendor akan uruskan cat? Oh, ini soalan ni luar daripada konteks kita punya topik malam ni, Afif. Tapi tak apalah, since Afif dah tanya ni, saya uraikan sikit. Ini pun sebenarnya banyak benda yang saya kena flashback lah. You all ni tak nak tengok rancangan live saya sebelum ni. Itulah bila datang masa yang saya buat live ni, barulah nak tanya tu lah, nak tanya ni. Benda ni saya dah kupas banyak kali dah. Afif mungkin tertinggal kapal lah ni. Orang dah sampai ke Jepun, kita baru dah tegih-tegih nak tanya kan. Dalam kita punya live yang sebelum ni, dan even dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia pun, hari tu yang masa saya berudara di TV1 pun, saya dah terangkan hak dan kepentingan seorang penjual melantik peguam dia sendiri. Urusan yang berkenaan dengan penjual memanglah nampaknya macam tak perlu dia nak lantik peguam sendiri. Bagi dia nak lantik peguam ni, satu, dia kena bayar kos, legal fee dan sebagainya. Jadi dia pun tak mungkin dia rasa macam tak perlu lah kot. Dia rasa tak perlu dan dia rasa macam membazir. Jadi kebiasaannya penjual ni dia akan cakap, better saya tumpang je lah peguam dengan pembeli ni kan. Tapi sebenarnya pada hakikat yang sepatutnya kita kena terima, kedua-dua pihak, penjual dan pembeli ni sebenarnya digalakkan untuk ada peguam masing-masing. Penjual ada peguam dia sendiri dan pembeli ada peguam dia sendiri. Okay, kenapa? Sebab
dalam urusan jual beli, bila katalah penjual tu tidak melantik peguamnya sendiri, nanti dalam SMP tu akan dinyatakan, peguam yang mewakili pihak pembeli itu akan jadi pemegang amanah ataupun stakeholder bagi pihak penjual. Okay, you just imagine, pembeli itu gunakan lawyer dia, dalam masa yang sama pembeli itu penjual tu tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Jadi bila bank, dalam kes yang mana pembeli tu buat loan dengan bank lah, bila bank bagi pihak pembeli nak disbursekan loan dia, nak disbursekan loan pembeli tu, dia akan lalu akaun peguam pembeli itulah sebagai yang dipanggil sebagai stakeholder, ataupun pemegang amanah. Okay, jadi bila duit tu dah diriliskan oleh bank masuk ke dalam akaun stakeholder peguam yang mewakili pembeli, okay, kalau sekiranya peguam tu peguam yang tidak amanah ataupun tidak jujur lah dalam transaksi jual beli ni, risikonya adalah kalau katalah peguam tu dah terima duit tu, tapi peguam tu tak release duit tu kepada penjual, alangkah aniayanya penjual tadi tu. Tuan-tuan puan boleh bayangkan tak, kita sebagai orang kata apa penjual, kita expect nak dapat duit tu cepat. Bila kita tanya dengan peguam pembeli ni, walaupun duit tu dah memang ada dalam stakeholder account dia asyik dia cakap duit tak masuk lagi lah, duit tuan ni tak release lagi lah, bank tak masukkan lagi duit tu. Bila tanya pula dengan pembeli ni pula kata saya tak tahu, duit tu macam dah release dah, saya dah dapat notification daripada bank, kata maklumkan yang duit tu dah disburse, dah masuk kat dalam account stakeholder peguam, tapi bila penjual ni tanya peguam kata duit tu tak masuk lagi, padahal duit tu dah masuk dah dalam account dia. Banyak kes-kes yang macam tu berlaku, sebab kita tumpang peguam dengan peguam pembeli, yang mana peguam tu dia mewakili pembeli sebenarnya. On paper, atas kertas, dalam SMP tu memang dinyatakan bahawa penjual tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Jadi bahayanya kat situ, risikonya kat situ sebenarnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tumpang peguam pembeli, urusan pelepasan gadaian, kalau katalah penjual tu masih ada loan dengan bank, dan juga urusan submission CKHT ataupun borang cukai keuntungan harta tanah, perlu dibuat oleh peguam yang mewakili pembeli tadi tu bagi pihak kita. Dan bila dia uruskan urusan untuk pelepasan gadaian dan urusan untuk CKHT punya submission ke lembaga hasil dalam negeri, tidak boleh tidak peguam tu akan mengenakan charge perkhidmatan ataupun charge guaman kepada penjual tadi tu. Jadi nak jimat pun jimat setara mana, still kena bayar juga. Daripada kita menumpang peguam, lebih baiklah kita lantik peguam kita sendiri, sebab memang dah tentu kita kena bayar, kan? So bila dah kena bayar tu, better lah kita ada peguam kita sendiri, sebab kita bayar peguam yang memang mewakili kita. Okay, so harap Hafiz faham dengan jawapan yang saya sampaikan tadi tu. Kalau tak faham, tengok balik video-video saya, boleh scroll balik dalam YouTube channel saya memang ada. Okey, Sislin, kalau rumah tu memang dah ada caveat persendirian dan pembeli baru minta caveat tersebut dikeluarkan dahulu sebelum ia sign SMP. Dah ada caveat persendirian, siapa yang masukkan caveat persendirian tu? Boleh ke atau perlu sign SMP dan baru caveat dikeluarkan? Okey. Soalan saya, siapa yang masukkan caveat tu? Lin kena check dulu. Lin kena check, buat land search. Siapa yang masukkan caveat tu? Kalau katalah caveat tu dimasukkan oleh si Polan bin si Polan yang mana namanya bukan nama penjual tu sendiri, kena check balik dengan penjual. Tuan, saya buat land search. Kenapa ada nama si Polan ni sebagai pengcaveat dalam tanah tuan ni? Siapa sebenarnya si Polan bin si Polan ni? Adakah si Polan bin si Polan ni orang yang pernah beli tanah ni ataupun beli rumah ni daripada tuan dulu, tapi transaksi jual beli tu tak ditamatkan? Ada kes-kes macam tu. Contoh, katalah penjual ni dulu mungkin tahun lepas dia dah buat proses untuk jual beli. Tiba-tiba katalah proses jual beli tu tak boleh ditamatkan atas beberapa sebab lah. Katalah penjual ni tiba-tiba berubah hati, tak jadi nak jual rumah tu kepada kita pembeli tadi tu, ataupun pembeli ni pula berubah hati, dia tak jadi pula nak beli rumah tu daripada penjual.
Bila berlaku kes-kes macam ni, sepatutnya pembeli yang awal tu dia batalkan caveat yang dia dah masukkan tu. Tapi mungkin ada perbalahan di antara penjual dengan pembeli yang terdahulu tu. So kebiasaannya lah perbalahan yang berlaku tu adalah pembeli tu nak tuntut balik bayaran deposit tu dipulangkan kepada dia, tapi penjual tak pulangkan deposit tu kepada pembeli yang batalkan tadi tu. By right dalam SMP memang ada sebut, kau dah bayar deposit, kalau kau sebagai pembeli batalkan deposit tu memang forfeitable, vendor boleh forfeit duit tersebut. Tapi entah macam mana dia bergaduh tiba-tiba pembeli tadi tu dia tak tarik balik caveat yang dia dah masukkan, sebabkan penjual tu tak pulangkan balik deposit. By right memanglah penjual tadi tu tak payah pun nak pulangkan balik deposit, dia boleh forfeit deposit tersebut, sebab yang membatalkan tu pembeli itu sendiri kan. So dalam kes macam ni sebenarnya peguam yang mengendalikan urusan jual beli, ni patah balik peguam juga yang kena kan. Peguam tu kenalah prepare, siap-siap dan minta tanda tangan siap-siap daripada pembeli tu. Apa yang nak ditandatangan siap-siap tu? Borang untuk withdrawal caveat tersebut. Borang 19G tu dah ditandatangani awal. Kalau saya yang prepare SMP tu, awal-awal lagi saya dah minta pembeli tu tandatangani 2 borang caveat. Satu untuk masuk, satu untuk withdraw. Kalau tiba-tiba pembeli ni tak jadi nak beli rumah tu, caveat kita dah masukkan, maka kita akan automatik ada borang 19G yang dah ditandangani oleh pembeli tadi, dan peguam tu boleh automatically submit ataupun daftarkan borang pembatalan ataupun tarik balik caveat tu di pejabat tanah. Itu yang sepatutnya peguam tu kena buat. Okay, so dalam soalan Sislin ni mungkin saya faham, yang saya jangkakan lah, yang memasukkan caveat persendirian tu mungkin orang ketiga yang bukan tuan tanah tu sendiri ataupun pembeli tu. Maka mungkinlah yang masukkan caveat ni adalah pembeli terdahulu yang mungkin beli sebelum pembeli yang baru ni belilah. Ataupun mungkin tanah tu dia ada perbalahan adik-beradik, pertikaian harta pusaka lah biasanya. Harta pusaka. Mungkinlah harta pusaka tu bila nak ditadbir, ada unsur-unsur perkara yang mungkin tak puas hati adik-beradik yang ada tu. Mungkin ada 3 orang, salah seorang tu mungkin tak puas hati pembahagian harta pusaka tu macam mana apa semua, jadi dia masukkan caveat. Jadi kena tanya balik dengan owner, dengan penjual tu, siapa sebenarnya orang sipolan bin sipolan yang masukkan caveat ni. Kalau owner kata yang masukkan caveat ni saya tak kenal, mustahil dia tak kenal kan. Kalau misal kata betul lah wallahi watallahi wabillahi memang aku tak kenal orang yang masuk ke caveat ni. Contohlah kalau misal kata penjual tu cakap macam tu, jangan risau, kita boleh buat carian caveat. Okay, kita boleh pergi ke pejabat tanah, kita boleh selidik dengan cara mendapatkan carian caveat. Dalam carian caveat tu kita boleh keluarkan ataupun ekstrak dia punya caveat yang dah dimasukkan tu beserta dia punya akuan berkanun. Kita boleh tengok, sebenarnya kita boleh tengok dalam akuan berkanun tu siapa yang masukkan caveat tu dan apakah alasan yang diguna pakai oleh pengcaveat tadi tu melalui akuan berkanun yang dia dah daftarkan. Boleh. Kita boleh buat carian dan kita boleh kenal pasti siapa sipolan bin sipolan tu dan kenapa dia masukkan caveat ke atas tu. Okay, so ini antara perkara-perkara yang kita boleh buat lah, dan kita tak ada masalah pun sebenarnya, boleh kita boleh check di pejabat tanah untuk ni lah. Okay, Kasim Nik, caveat yang ternyata di dalam geran rumah ia terjadi dari sekatan apa tu? Macam mana soalan Kasim ni, tak faham saya. Caveat yang ternyata di dalam geran rumah ia terjadi dari sekatan apa tu? Sekatan apa? Caveat tu memang sekatan. Caveat tu adalah orang kata apa, nak menyekat transaksi jual beli tu. Sekatan kat sini maksud dia macam saya beritahu tadi lah, orang yang memasukkan caveat tu orang yang mempunyai kepentingan. Bakal pembeli yang nak beli, yang dah sign perjanjian jual beli, dia boleh masukkan caveat sebab dia nak halang penjual tu daripada jual rumah tu pada orang lain. Ataupun bank, bila bank nak bagi pinjaman, kepada pembeli tadi tu, orang yang nak beli tu dia buat pinjaman dengan bank, so bila bank nak bagi pinjaman kepada pembeli tu, nak jaga hak dan kepentingan bank masukkan caveat. Jadi bila dah adanya caveat tu, maknanya transaksi lain selain daripada yang berkenaan dengan pembeli tadi tu dan juga bank yang memberi pinjaman tadi tu,
tak boleh dilakukan kat atas tanah tu lah sebab dah ada caveat. Itu maksud dia tu Afif dah muka berpeluh dah. Bukan saya marah Afif, saja je. Saja je buat gempak. Apa beza caveat bank dan gadaian bank? Oh, okey. Oh ya, Nailah ada tanya tadi. Saya dah terangkan ni. Okey, tak apa. Saya terangkan lagi sekali nak bagi faham. Caveat ni, bendanya tak lama. Macam saya beritahu tadi, caveat persendirian, even though bank tu masukkan caveat persendirian, dia punya tempoh caveat tu adalah 6 tahun saja. So maknanya kalau nak bertahan pun caveat kat atas grant tu, kalau bank tu daftarkan caveat tu, dia hanya bertahan untuk tempoh maksima 6 tahun. Tapi gadaian ni pula, selagi mana gadaian tu atau selagi mana pinjaman pembeli tu ataupun pinjaman penjual tu belum dilangsaikan sepenuhnya, bayaran pinjaman tu tak dilangsaikan sepenuhnya, selagi itulah gadaian tu tidak ditarik balik ataupun masih wujud di dalam grant tersebut. Faham tak? You just imagine caveat ni macam kita nak stop sekejap je. Sekejap kat situ maksudnya 6 tahun lah. Gadaian ni kita nak stop selagi mana pinjaman tu masih berjalan. Katalah kita buat loan, biasanya kalau kita beli rumah, loan paling-paling kurang pun 20 ke 30 tahun. Mana ada orang buat loan macam beli kereta 10 tahun, 9 tahun ke 7 tahun ke 5 tahun ke dah habis bayar. Loan rumah biasanya tenure dia panjang, tempoh masa dia panjang. Paling-paling common pun biasanya buat loan rumah ni 20 tahun lah. 20 tahun. Kalau kita kalau bank masukkan caveat semata-mata, caveat tu hanya bertahan untuk tempoh 6 tahun saja. After 6 years, automatically benda tu akan terbatal. Faham So maknanya tak perlu nak buat withdrawal. Lepas tempoh 6 tahun, automatik caveat tu terbatal. Sebab tempoh sah laku caveat tu hanya 6 tahun saja. Apa yang akan berlaku dalam tempoh selanjutnya tu? Sebab tu bank biasanya dia akan masukkan caveat ni sebelum dia release duit pinjaman tu kepada penjual. Sebab dia nak protect rights dia tu sebelum gadaian yang sebenarnya lah, yang paling powerful tu gadaian. Sebelum gadaian tu didaftarkan di pejabat tanah untuk protect kepentingan bank, maka pihak bank akan masukkan buat sementara waktu caveat. Nak bertahan sebab proses nak disburse loan tu ambil masa lebih kurang 3 ke 4 bulan. Jadi sementara nak tunggu bank disbursekan loan tu, sebelum bank boleh disbursekan loan tu, bank nak protect juga rights dia ataupun hak dia sebagai pemberi pinjaman, dia masukkan caveat tu untuk sementara. Jadi bila masanya bank dah dapat daftarkan gadaian kat pejabat tanah, secara langsung bila dah didaftarkan gadaian kat pejabat tanah, maka caveat tu akan bank akan tarik balik ataupun bank biar je lah kat situ. Sebab caveat akan bertahan selama tempoh 6 tahun. Yang gadaian ni selagi mana wujudnya gadaian, selagi mana ianya belum dilepaskan ataupun dibatalkan, selagi itulah gadaian tu masih lagi sustain ataupun kekal di dalam grant tersebut. Itu jawapan yang boleh faham tak Naila? Kalau tak faham nanti PM saya. Nanti saya bagi nombor telefon saya. Okey, Puan Syida, untuk beli tanah bagus buat caveat ke atau tak perlu? Tengok kebanyakan macam tak advise buat caveat, tapi ada kemungkinan owner boleh jual kepada buyer lain dalam tempoh sebelum atas lepas sign SMP. Risiko kepada buyer. Jawapan Syida dah bagi dah kat situ. Syida dah bagi dah jawapan kat situ. Sebenarnya digalakkan. Digalakkan untuk pembeli masukkan caveat untuk protect hak dia. Kalau misal kata urusan jual beli itu dilakukan dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan memanglah pejam celik sampailah masa 3 bulan, tak lama pun. Tapi dalam tempoh 3 bulan tu macam-macam perkara boleh berlaku. Kalau misal kata kita tak daftarkan caveat tu di pejabat tanah, risiko untuk penjual jual pula tanah tu kepada orang lain tu ada. Memanglah kita beri saman kat sendawa je saya malam ni, sorry memanglah penjual tu dia boleh jual je tanah tu kepada orang lain sebab tak ada caveat. Dan kalau katalah kita sebagai pembeli teraniaya, kita boleh juga saman penjual tu di mahkamah, tapi prosesnya panjang lah. Saman menyaman ni kena turun naik mahkamah, so panjanglah ceritanya kan. Jadi untuk protect hak kita sebagai pembeli,
Bila sejurus lepas kita dah sign SMP tu, better kita masukkan caveat. Seelok-eloknya kita masukkan caveat untuk protect hak dan keistimewaan kita sebagai pembeli lah. Oh, Mas pun ada. Terima kasih, Mas. Okay, Muhammad Farhan Halim. Kita boleh buat caveat ke atas properti orang lain walaupun tak kenal. Kena ada caveatable interest, tuan. Kena ada caveatable. Bukannya suka-suka buat borang 19B tadi nak daftarkan caveat, buatlah SD satu. Saya nama Abu bin Ali ingin memasukkan caveat ke atas tanah ni sebab saya suka-suka nak masukkan. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada caveatable interest. Maksud caveatable interest kat sini, pejabat tanah dia tengok dalam akuan berkanun tu apa alasan peng-caveat tu letakkan untuk pejabat tanah membenarkan caveat tu didaftarkan. Okay, alasan tu bukannya suka-suka suka hati saya lah saya nak masukkan caveat. Kau apa hal kau nak halang aku? Tak boleh lah macam tu kan. Dalam SD tu, dalam akuan berkanun tu, kita kena nyatakan sebab musabab yang kukuh kenapa kita nak masukkan caveat ke atas tanah tersebut. Dan dalam akuan berkanun tu, pejabat tanah bila dah terima permohonan untuk masukkan caveat tu, dia dah selidik akuan berkanun dan pejabat tanah merasakan bahawa memang sipulan besipulan ni ada caveatable interest, barulah caveat tu boleh didaftarkan di pejabat tanah. Bukan suka-suka nak masukkan caveat tu macam tu saja. Okay. Coach, kalau si pembeli atau penama caveat tu tidak dapat dikesan ataupun telah meninggal dunia, macam mana nak batalkan? Allahu Akbar. Okay, so macam saya beritahu tadi, kalau katalah kita tengok ada caveat, kita tengok nombor pendaftaran caveat tu di dalam carian, di dalam carian yang kita buat tadi itulah, carian persendirian. Sekejap, saya tunjuk balik carian persendirian ni. Okay. So nampak kan ada tulis carian persendirian kat sini. Oh kejap, saya kena tutup kejap yang bawah ni. Caveat persendirian yang dimasukkan ni, caveat persendirian atas kepentingan ni, dia ada nombor tau kat sini. Dia ada nombor kat sebelah kiri kotak yang bulatan tu, dia ada nombor. So daripada nombor tu yang kita boleh check. Kita boleh check dia punya nombor pendaftaran dan kita boleh buat caveat search. Kita boleh buat caveat search untuk keluarkan balik, extract balik dia punya borang 19B tu dan juga akuan berkanun. Okay, dalam borang 19B dan juga akuan berkanun, ada dinyatakan nama, nombor IC dan alamat orang yang memasukkan caveat. Jadi bila kita dah tengok akuan berkanun tu, kita dah tengok alamat dia kat mana, kita cubalah cari dia kat situ. Okay, kalau katalah cari-cari, tengok-tengok orang tu tak jumpa. Ataupun cari-cari, cik, orang ni dah meninggal lah cik. Alamak, dah meninggal lah pula kan. So, bila dah meninggal, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat permohonan. Permohonan ke pejabat tanah untuk membatalkan caveat tersebut atas alasan orang tu dah meninggal lah. Dan tertakluk kepada budi bicara pentadbir tanah. Pentadbir tanah kat sini maknanya pegawai ke pejabat tanah tu lah. Dia akan buat siasatan dan dia akan panggil untuk proses siasatan dibuat. Dan kalau katalah dia berpuas hati bahawa si Polan tu memang dah meninggal dunia, ada surat mati dan sebagainya, mungkin kebarangkalian untuk caveat tu dibatalkan tu adalah cerah. Kalau misal kata kita tak dapat nak trace orang tu hilang ke mana, kita pergi alamat dia pun tak jumpa dan kita pun tak tahu dia hidup lagi ke mati ke, so kita nak try juga buat permohonan kat pejabat tanah, kebarangkalian untuk pejabat tanah batalkan caveat tu agak sukar. Agak sukar sikit. Dia bergantung pada alasan yang kita gunakan untuk masa siasatan tu dibuat di pejabat tanah tu lah. Apa kita punya alasan tu. Okey, bagaimana membatalkan caveat lama yang within 6 tahun? Lebih-lebih lagi si Pulan yang memfailkan caveat tu dah meninggal dunia atau tak dapat cari. Soalan yang sama lah ni macam Tuan Rafizal tadi. Jadi kita boleh buat permohonan Tuan Irwan, buat permohonan kat pejabat tanah tertakluk kepada budi bicara pegawai ataupun pentadbir tanah tu sendiri sama ada untuk membenarkan pembatalan tu dibuat ataupun tidak. So boleh buat permohonan ke pejabat tanah. Tuan Mi, Waalaikumsalam. Baru masuk Tuan Mi, lambat Tuan Mi. Dah nak habis dah pun. Alhamdulillah faham Tuan. Okey, terima kasih Faiz. Okey, Naila, terima kasih Coach. Susulan soalan tadi, andai kita beli rumah yang ada gadaian bank, perlu ke kita letak caveat untuk lindungi hak kita sebagai pembeli? Okey, kalau misal kata kita buat kita punya proses jual beli itu belum dimuktamadkan lagi,
Contoh, Nailah dah tanda tangan SNP, tapi proses untuk tukar nama dalam geran tu masih lagi belum dibuat. Maknanya proses untuk kata apa, tukar nama daripada nama penjual kepada nama Nailah tu belum lagi dimuktamadkan ataupun belum lagi didaftarkan di Pejabat Tanah. Tapi dalam masa yang sama Nailah ada buat pinjaman dengan bank. Okay. So pinjaman dengan bank biasanya sebelum bank disburse loan tu memang bank dah masukkan caveat dia. So kalau katalah kita tak masukkan caveat, sebenarnya kalau ikut pengalaman dan pendapat saya lah, caveat persendirian daripada pembeli itu sendiri, kalau katalah pembeli itu buat pinjaman dengan bank dan pihak bank dah masukkan caveat bank ke atas tanah tersebut sebelum bank disburse loan tu, maka jawapannya adalah tak perlu. Tak perlu. Sebab kalau katalah kita beli tanah tu melalui pinjaman, memang definitely bank sebelum dia disburse loan amount tu pada penjual, memang dia akan masukkan caveat dulu. Dan dalam hal sedemikian, bila bank dah masukkan caveat, kita punya orang kata apa, caveat yang nak didaftarkan ke atas tu sebagai orang kata apa, pembeli hartanah tersebut tu, sebenarnya tak perlu pun tak apa. Sebab dah ada bank punya caveat ke atas tanah tersebut. Tapi kalau boleh masukkan lagi bagus. Okay, kalau boleh masukkan lagi bagus. Tapi kalau tak nak masukkan pun tak apa. Coach, bank login period ni sama dengan bank caveat tu? Tak sama. Login period ni, login period dia tengok pada letter offer, Tuan Haikal. Login period ni contoh, macam katalah Tuan Haikal beli rumah, lepas tu buat pinjaman dengan bank under skim rumah belia. Skim perumahan belia. Skim perumahan belia biasanya kalau contohlah kita buat dengan BSN. Skim perumahan belia dia ada login period selama 5 tahun. 5 tahun. So dalam tempoh 5 tahun kita tak boleh nak jual rumah tu pada orang lain ataupun kita tak boleh nak batalkan perjanjian pinjaman kita dengan bank tersebut, ataupun nak buat early settlement pun tak boleh. So maknanya dalam tempoh 5 tahun tu kena lock in period dia lah. Kita nak jual tak boleh, nak buat full settlement dengan bank pun tak boleh. Sebab itu memang ada skim-skim tertentu lah. Sebab tu bila nak buat pinjaman dengan bank, dapat je letter offer dengan bank tu, kita kena kaji dan kita kena selidik apa yang ada, terma-terma yang terkandung di dalam letter offer bank tersebut. Jangan gembiranya hati dapat loan lulus, alhamdulillah dapat 90% tu rate dapat 3.15, alhamdulillah, syukur. Tengok-tengok ada login period, kan? Login period maksudnya kita tak boleh buat early settlement dan kita tak boleh nak jual lah. So bila ada login period ni, ada setengah orang dia fikir benda tu menyusahkan sebab katalah dia ni flippers. Dia beli hari ni, dalam tempoh setahun dua tu dia plan dan nak jual balik. Kan? So bila ada login period, serta-merta loan tu tak boleh nak dibatalkan awal. Kalau katalah ada clause dalam letter offer tu menyatakan bahawa login period dia 5 tahun, maka kita kena tunggu after 5 years baru kita boleh jual ataupun kita boleh tutup hutang ataupun selesaikan keseluruhan baki hutang kita dengan bank tersebut lah. Selagi tak sampai tempoh 5 tahun tu tak boleh. Selepas 5 tahun baru boleh jual ataupun nak tutup hutang kita dengan bank tersebut. Tu yang login period. Jadi kalau Tuan Haikal tanya ni sama, sebenarnya benda tu tak sama. Caveat adalah caveat, login period tu adalah login period. Itu bergantung pada bank sendiri. Kelakar lah coach. Okey ke? Saya tak tahu pula saya kelakar. Tak adalah gurau je apa ni Faiz. Okey, Syida Hassan. Okey, thank you coach. Caveat lepas sign SMP saja ya. Yes, kena ada SMP sebab nak tunjukkan adanya caveatable interest. Kalau tak sign SMP tak boleh. Kita nak mewujudkan caveatable interest ataupun hak mengcaveat tu mestilah ada buktinya. Apa buktinya? SMP itulah. Dan dalam SMP itulah yang kita nyatakan bahawa kita dah bayar 10% deposit dan kita mempunyai hak dan kepentingan ke atas hartanah tersebut. Kalau kita tak sign lagi SMP, macam mana kita nak kata yang kita dah ada hak ataupun kepentingan ke atas hartanah tersebut? Jadi kita tak boleh nak masukkan caveat lagi. Kalau lepas sign OTP sebelum sign SMP boleh ke? Okey, ini sebenarnya agak subjektif. Kalau katalah dia dah sign OTP dan OTP contoh hartanah tu nilainya 5 juta.
Banyak kan 5 juta kan 5 juta 3%, 3% daripada 5 juta dah okey, biasanya kan bila kita sign OTP kan kita kena bayar 3% kan 3.18 ke 3% ke kan untuk earnest deposit bila kita sign booking form tu. Dan dalam hal-hal tertentu kita merasakan bahawa kita nak lock rumah tu supaya vendor tu tak jual pada orang lain kan jadi kita dah sign ATP tu kita nak terus masukkan caveat. Okay, so dalam hal-hal tertentu sebenarnya benda tu dibolehkan. Tengok case to case basis lah. Okay, sebab caveatable interest ni benda tu subjektif. Dia bergantung kepada pendaftar hak milik tanah ataupun pegawai di pejabat tanah tu sendirilah. Sama ada alasan yang dinyatakan di dalam SD tersebut cukup untuk membuktikan bahawa kita ni ada hak untuk mengcaveat. Jadi kalau dalam kes-kes yang melibatkan hartanah yang bernilai tinggi ni dan 3% earnest deposit tu pun dah puluh-puluh ribu ke ratus-ratus ribu ke biasanya dibenarkan. Tapi kalau katalah kita ni beli low cost, harga low cost pula tu 100 ribu 3% earnest depositnya baru 3 ribu kan lepas tu kita nak masukkan caveat pula biasanya pejabat tanah tengok awak ni baru sign OTP baru bayar 3% baru 3,000 awak bayar saya rasa awak punya caveatable interest ni tak cukup strong ni. Jadi berkemungkinan bila kita sign OTP kita minta nak masukkan caveat tu pejabat tanah tak benarkan dia bergantung pada alasan yang dinyatakan di dalam SD dan bergantung kepada pegawai yang menerima permohonan untuk masukkan caveat tersebut dia bukannya secara automatik saya nak masukkan caveat alasan saya suka hati saya lah saya nak masukkan caveat so dia tengok suka hati kau aku pun suka hati lah tolak caveat kau dia pun boleh buat macam tu lah so kena ada alasan yang kukuh dan kita ada caveatable interest yang strong lah baru kita boleh masukkan okey okey saya pergi ke soalan Ashraf lagi ni bolehkah kita masukkan caveat ke atas rumah yang masih atas nama arwah contoh nak elak waris ataupun pentadbir atas harta arwah jual rumah kepada orang lain boleh tak ada masalah boleh okey contoh katakanlah kita ni salah seorang daripada beneficiary adik-beradik katalah ada 3 orang kita ni anak yang sulung lah katakan lepas tu ada adik 2 orang adik yang 2 orang ni pula tak sekufu dengan kita kepala masing-masing beza-beza kan Yelah seorang sekolah MCKK, seorang sekolah Smart Kajang, seorang sekolah RMC kan semua tiga-tiga lelaki pula tu yang MCKK ni mungkin dia kata apa garang sikit sebab abang sulung yang Smart Kajang ni mungkin dia Islamik sikit lah sekolah agama kan yang RMC ni mungkin dia kepala batu sikit ni sebagai contoh je lah sebagai contoh saja je nak bagi contoh kan so masing-masing kepala lain-lain jadi yang MCKK ni dia risau takut yang nombor 2 dengan nombor 3 ni buat transaksi membelakangkan dia jadi dia pun masukkan caveat kalau misalnya kata dalam kes yang melibatkan pusaka ni waris memang tak kisahlah siapa pun anak sulung ke anak kedua ke anak ketiga ke anak keempat ke waris ni sebenarnya dia ada caveatable interest dan dia boleh memasukkan caveat untuk memprotect menjaga hak dan kepentingan dia lah jadi dalam hal sedemikian kalau dalam urusan pusaka ni sementara nak tunggu pejabat tanah ataupun mahkamah mengeluarkan perintah pusaka ke atas hartanah tersebut maka waris-waris ataupun beneficiary boleh memasukkan caveat untuk menjaga hak dan kepentingan mereka lah tak ada masalah okey okey Putri Mas okey terima kasih kot sama-sama Irwan terima kasih Sislin terima kasih Nailah okey alhamdulillah faham terima kasih okey maknanya okey jap saya tengok soalan Nailah ni maknanya tak ada masalah lah ya kalau pembeli beli hartanah yang ada gadaian ni tak ada masalah boleh je Nailah kebanyakan kes-kes yang melibatkan SMP jual beli ni memang hartanah tu masih lagi digadaikan pada bank sebab tu kita cakap proses jual beli Nailah kena tengok balik ibu saya dah ambil belum ibu saya okey tengok kejap link saya ni sekejap saya tunjuk ni kat bawah ni ada link saya untuk dapatkan ibu baca dah dapat ibu tu baca jangan tak baca
Ini dapat e-book pergi peram, buat apa baca. Dalam tu semua saya dah terangkan, daripada A sampai Z. Daripada orang tu tak tahu apa-apa macam mana transaksi nak jual beli rumah sampai dah terror dah. Baca betul-betul. Apa yang saya tulis dalam tu memang sebiji apa daripada seorang peguam, pengalaman seorang peguam mengendalikan urusan jual beli tanah yang dah dekat 20 tahun dah. Bukan nak habis sendiri tapi memang betul. Saya dah masuk tahun ni 18 tahun dah saya peguam. Dah menguruskan kes jual beli dah beribu lah. Kan, so saya tulis buku tu nak bagi you all faham. Kalau dah dapat buku tu tak baca tak guna. Kena baca dan fahamkan. Ada gadaian ke atas property tu, tidak bermakna yang property tu tak boleh nak dijual, boleh je. So urusan transaksi yang kita perlu buat tu sebenarnya kita kena lepaskan dulu gadaian tu, barulah kita boleh jual kepada pembeli tu. Dan dalam transaksi jual beli nanti bank pembeli yang akan bayar kepada bank penjual untuk melepaskan gadaian bagi membolehkan hartanah tersebut bebas daripada bebanan ataupun encumbrances. Bila dah bebas daripada bebanan, gadaian tadi tu dah dilepaskan, barulah pindah milik boleh dibuat ke atas nama pembeli tadi tu. So tak ada masalah, boleh je nak. Coach, boleh ke kita gunakan caveat ni? Contohnya, saya keluar modal untuk beli rumah tapi guna nama adik-beradik ataupun loan nama orang lain. Dalam caveat tu saya letak rumah ni tak boleh dijual atas persetujuan saya. Boleh tak? Okey. Macam saya beritahu tadi, Tuan Mi, kena nyatakan alasan yang kukuh di dalam SD ataupun akuan berkanun yang kita nak daftarkan borang caveat tadi tu. Kalau katalah Tuan Mi kata, okey, saya masukkan caveat ni sebab saya ada bagi pinjaman kepada adik-beradik saya apa semua tu, itu sebenarnya merupakan alasan yang boleh dipertimbangkan lah. Boleh dipertimbangkan. Sebab apa? Saya pernah tengok ini saya nak cerita sikit ni. Along masukkan caveat. Loan shark masukkan caveat. Ada orang tu dia pinjam dengan Along. Bila pinjam dengan Along, Along tu dapat tahu nombor geran sekian-sekian, dia dah cagarkan geran tu kepada Along tu. Dia Along tu masukkan caveat ke atas tanah dan benda tu didaftarkan. Maknanya pentadbir tanah membenarkan Along tu mendaftarkan kata apa caveat tu ke atas geran tersebut lah. Saya tak tahulah, saya tak baca pula SD dia tulis apa. Saya Sipolan bin Sipolan adalah Along. Saya memberi pinjaman kepada Sipolan bin Sipolan dan untuk memprotek hak dan kepentingan saya sebab saya dah bagi pinjaman kepada dia, maka saya masukkan caveat ni. Saya tak tahulah mungkin itu ke alasan dia ataupun dia guna alasan dia. Kadang-kadang Along ni dia putar belit dia tulis kat dalam tu saya dah beli rumah ni ke apa ke, saya dah tanda tangan SMP ke, ada juga kan. Ada kes-kes yang mana Along ni dia bijak, mungkin lawyer yang jadi dia punya penasihat undang-undang. Lawyer ni kata tak masuk caveat kau kena ada SMP. Dia pun buatlah dokumen. Orang yang pinjam ni pun dia nak pinjam duit, dah terdesak, dia sign je apa-apa ada. Dia tak tengok pun apa benda yang dia sign tu. Tiba-tiba yang dia sign tu sebenarnya adalah borang pindah milik dan juga SNP. Rupa-rupanya dia dah jual dah rumah tu pada Along tu. So bila dia adanya SMP tu, Along tu pun saya dah sign SMP lah dengan dia. Kan? You tengok ni ada SMP mah. So salah SD saya tulis lah ini rumah saya sudah beli mah. So apa salah saya masuk caveat? Tak ada salah kan. So dia pun daftarkan caveat kat atas tanah tu. So ada juga kes-kes yang dibuat macam tu. Jadi Tuan Mi kena faham lah kat situ alasan yang digunakan tu kena kukuh. Baru boleh masukkan soalan. Masukkan soalan. Masukkan caveat. Saya tertengok Naila punya tambah soalan, saya terbaca soalan kat situ. Sorry. Apa lagi ni? Tambah Kak, jangan tak tambah soalannya. Okey, boleh. Nak tanya apa tanya je lah. Bukan kena bayar pun. Okey, faham. Thank you very much. Okey. Belum dapat lagi coach. Okey, terima kasih coach. Oh, ya ke? Belum dapat lagi, patutlah. Dapatkan sekarang dapatkan sekarang. Ni link ada kat bawah ni. hartanahdaanda.com/ebook tips hartanah. Free je saya bagi, bukan kena bayar. Baca banyak kali juga coach baru faham. Oh, ya ke? Alamak, ni yang susah ni. Nak kena masuk kelas lah coach. Putri kalau baca tak faham, tengoklah live saya yang saya buat sebelum-sebelum ni. Dalam YouTube tu saya terangkan topik by topik kan. Alhamdulillah dah baca e-book, mudah dipahami. Thank you very much. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Ashraf. Siapa baca faham tu maknanya dia tegang hati. Nak tegang hati ni senang aja. Banyakkan baca Quran. Tak adalah putri saya apa guru-guru je. Jangan marah
Sebab ada lawyer yang bagi nasihat dekat buyer yang rumah ada caveat ni susah dan better cari rumah lain. Pemahaman pembeli, dia beli rumah bayar bulan-bulan tapi tak dapat duduk. Tak pasal pula ni. Nanti Lin PM saya lah, PM saya. WhatsApp kita membawang kat apa ni WhatsApp dia senang. Nak kena tahu juga apa cerita Lin ni. Saya tak berapa tangkap apa yang Lin maksudkan tu. Thank you coach. Okay, sama-sama Tuan Mi. Adakah caveat boleh dimasukkan tanpa pengetahuan dari owner? Boleh, apa tak boleh. Macam saya beritahu tadi lah, maknanya kalau orang nak masukkan caveat, dia boleh gunakan SD, akuan berkanun tu, dan dia masukkan caveat tu tanpa pengetahuan owner, tak ada masalah, boleh je. Cuma tu lah, bila katalah orang yang memasukkan caveat tu memasukkan caveat secara salah, contohlah dia saja-saja nak orang kata menyusahkan si penjual ataupun owner tu, dia saja masukkan caveat walaupun dia tidak ada caveatable interest ataupun hak kepentingan ke atas tanah tersebut. Bila pemilik tanah tu dapat tahu, dia boleh membuat permohonan untuk membatalkan caveat tu di pejabat tanah. Dia boleh membuat permohonan untuk membatalkan caveat tu di pejabat tanah. So bila pejabat tanah dah terima permohonan untuk membatalkan caveat tu, pejabat tanah akan menjalankan siasatan lah. Dia akan panggil orang yang masukkan caveat ni. Awak punya caveat ni sebenarnya awak masukkan caveat ni pasal apa? Ni tuan tanah dia ni cakap, dia tak kenal pun awak. Dia tak pernah pun sign apa-apa agreement dengan awak. Awak tulis kat dalam SD ni kata awak dah beli. Awak menipu ke betul ni? Dia akan buat siasatan. Kalau misalnya kata dalam siasatan tu dia kenal pasti bahawa caveat tu dimasukkan secara salah, maka pentadbir tanah boleh membatalkan ataupun membuang caveat tersebut lah. Tak ada masalah pun. Boleh. Okey, saya dah daftar e-book coach. Terima kasih. Okey, insyaAllah nanti staff saya akan emailkan. Saya akan pastikan Tuan Rafizal akan mendapat e-book tersebut insyaAllah. Oh, ni dia tag kawan-kawan dia. Okey. Saya main klik je kat sini. Malam ni soalan caveat saja ya. Ni dia membahan si Afif ni buat ni. Apa jadi bila orang yang buat caveat tu meninggal? Okey, bila orang yang membuat caveat tu meninggal, kita boleh mohon untuk batalkan lah. Kita boleh mohon untuk batalkan caveat tu dan bila pendaftar hak milik tanah dah menerima permohonan untuk membatalkan caveat, dia akan panggil pihak-pihak yang berkenaan, tuan tanah untuk buat siasatan. Dan kita perlu kebukakan bukti lah. Kata yang orang tu dah meninggal, kena tunjuk lah cabutan sijil kematian dia yang kita dapatkan di PJPN untuk membuktikan yang dia dah meninggal. So dengan siasatan tu maka pejabat tanah boleh what we call atas budi bicara dia lah, dia boleh batalkan ataupun tidak caveat yang dah dimasukkan tadi tu. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Diam tak diam 1 jam 21 minit dekat 1 jam setengah lah kita bicara live. Nak kena bayar saya overtime ni. Selalu saya paling lama pun 1 jam je kan kita buat live. Alah, bukan senang nak dapat peluang ni. Okey. Saya tak marah pun, saya gurau je. Janganlah chatty. Kita gurau senda. Saya anggap you all ni macam kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya. Jadi bila kita bersembang ni kadang-kadang ialah nak usik-usik. So kalau saya kasar bahasa tu saya minta maaf lah. Bukannya kita nak condemn sesiapa ke apa. Okay, so siapa yang nak dapatkan e-book boleh masukkan boleh isi nama masing-masing, email dan juga nombor telefon dan hantarkan kepada saya dan insyaAllah nanti staff saya akan emailkan link ada kat bawah ni. Okay, siapa yang nak ber-WhatsApp ataupun nak call saya nak dapatkan maklumat lanjut nak dapatkan personal tips ke, bolehlah contact saya. Tapi janganlah call saya tengah malam buta, saya nak tidur juga kan. Time-time yang nak call tu Sabtu Ahad tu kalau boleh elakkan lah. Hari kerja tak apa. Hari kerja nak senang cari saya pagi-pagi. Saya pukul 7.30 tu waktu yang paling senang lah nak contact saya. 7.30 ke pukul 8.30 tu waktu free saya lah. Dah start masuk office, memang saya dah start sibuk. Tengah hari time lunch hour dalam pukul 12 tu mungkin dah okey sikit. Lepas tu petang dalam pukul 5 tu saya dah balik rumah. Bila saya dah balik rumah tu biasanya saya
apa ni letak telefon kat mana-mana, anak saya main phone apa semua, mungkin korang call tak dapat. Ataupun korang WhatsApp saya lambat reply. Jadi waktu mujarab nak dapat kontak saya tu awal pagi. Awal pagi insyaAllah saya boleh inilah angkat telefon. Okay. Saya pun ada nak tanya soalan lain dari Kevin. Nak tanya apa tu? Silakan Syida, silakan. Cepat-cepat, nak tanya apa tu cepat. Coach, turun Melaka saya belanja asam pedas. Alhamdulillah, insyaAllah. Lepas PKPB ni lah, kalau tak ada apa-apa aral nanti saya turun Sebab ada orang nak belanja saya asam pedas ni, bukan senang Rafizan nak belanja ni. Alhamdulillah, terima kasih tuan, sama-sama. Terima kasih coach, terima kasih. Syida nak tanya apa tadi? Silakan, cepat sikit. Tepat 1 jam setengah saya akan berhenti. Sekarang 10.39, 10.45 lah saya berhenti. Ada lebih kurang 5 minit lagi. Apa-apa soalan nak tanya silakan. Saya harap penerangan saya tu semua boleh faham lah Kalau tak faham boleh kontak saya nombor telefon saya dekat bawah ni. Sama-sama Naila, okey. Next week kita akan bersiaran secara live hari Selasa malam Rabu macam biasa lah. Malam ni special sikit sebab hari Selasa tu saya terlupa. Boleh pula terlupa nak buat live. Kelakar lah aku ni. Aduh, itulah banyak sangat kerja. Sekarang ni memang tengah sibuk sangat. Alhamdulillah lah orang kata kes tak putus-putus. Masuk bulan 10 ni saya ingat ini dah bulan 11 kan? Bulan 10 bulan lepas lah. Tak kurang daripada 20 lebih file kot ni yang saya tengah buat SMP, yang tengah ongoing. Oh, Abang Ali. Terima kasih Abang Ali. InsyaAllah Abang Ali. InsyaAllah. Amin. Abang Ali suka doakan kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak Abang Ali. Pagi-pagi bagi salam. Saya je yang tak sempat nak reply. Minta maaf Abang Ali. Jangan marah Abang Ali. Bukan saya tak baca, saya baca. Cuma saya tak sempat nak reply je. Okey, ada apa-apa lagi? Syida tadi kata nak tanya. Ada ke tak soalannya? Kalau tak ada, saya nak menamatkanlah kita punya sesi live pada malam ni. Okay, so kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah mengikuti rancangan live kita pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mengikuti rancangan live daripada awal sampailah ke penghujungnya ni. Lebih kurang 1 jam setengah kita siaran live. Saya harapkan agar tuan-tuan puan dapatlah sedikit sebanyak manfaat lah daripada apa yang saya kongsikan. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan ni Syida baru tulis apa ni. Terima kasih coach. Bank indicative value rendah dari actual tapi dah sign LO. Macam mana ya? Alamak, ini kita tanya bank ke? Indicative value memang biasanya Syida, indicative value ni agak berisiko sikit. Selalunya bila bank nak keluarkan LO, dia akan minta valuer buat indicative value. Indicative value ni valuer pula selalunya nak mudahkan kerja, dia pakai comparison method. Comparison method kadang-kadang dia tengok lah yang tanah sekitar tu, kawasan tu berapa last transaction apa semua, dia akan gunakan benda tu sebagai indicative value lah. Tapi isu dia bila dia orang dah buat letter offer menggunakan indicative value tu, dalam letter offer tu pun sebenarnya dia ada tulis terma dan syarat dalam letter offer bank tu dia tulis tertakluk kepada valuer final assessment. Baca balik letter offer tu biasanya dia akan tulis tertakluk kepada valuer final assessment sebab valuation report valuer hanya buat selepas borrower ataupun pembeli tadi dah tanda tangani LO. Jadi itu yang kadang-kadang agak berisiko. So kalau tengok tu yang saya kadang-kadang agak menyampah sikit. Kes markup ni yang selalu jadi masalah inilah you all lah suka buat markup ni kan So kalau buat markup ni sebenarnya berisiko Kalau boleh janganlah markup terlalu tinggi sangat benda tu akan menyebabkan indicative value tu selalunya diada-adakan sebab dia nak support kita punya selling price yang kita markup tu. Kita yang minta bos tolonglah bagi apa ni, takkan tak boleh bagi kot, aku bagi kat kau ni. So itulah I scratch your back, you scratch my back lah. So biasa ayat macam tu keluar kan So benda-benda macam tu bahaya. So kalau tanya saya sebaik-baiknya dalam indicative value tu kita kena bagi tahu dengan buyer
Kebiasaannya bila final valuation keluar, kebaran kalian untuk dia meet dengan indicative value tu agak slim lah. Risiko untuk dapatkan final valuation tu lebih rendah tu memang ada. Memang ada. Jadi buyer kena alert dan kena pastikan yang buyer boleh top up. Kalau tak cukup duit, dia kena top up berapa yang dia kena ni lah, kena reservekan. So Syida kena faham so tu yang nak kena ni lah. Okay, okay, next time pun okay coach, tak ada masalah. Saya dah jawab dah soalan Syida tu. Ke Syida nak sembang panjang lagi? Nak sembang panjang nanti kontak saya. Okay, so itu sajalah kot perkongsian saya untuk malam ni. Saya doakan tuan-tuan dan puan berada dalam rahmat Allah selalu, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Esok Sabtu dan lusa Ahad, ren-ren yang ada kat sini jangan lupa Sabtu dan Ahad kena kerja. Jangan pula huah-huah duduk sadar kat rumah tak ada buat apa-apa, duduk layan apa ni Netflix dengan anak-anak ke apa kan. So itulah masanya you all kena bekerja, kena keluar. Yang tak ada listing tu perlu risau lah, kenapa tak ada listing pula kan. Sekarang ni banyak rumah nak kena jual ni sebenarnya. Saya surprisingly lah, ramai sebenarnya follow Sultan dan anda ni yang contact saya yang nak jual rumah. Siapa yang rapat dengan saya dapatlah listing. Siapa random yang rapat dengan saya dapatlah listing tu kan. So siapa yang tak pernah jumpa saya, yang tak pernah say hi dengan saya tu, bye bye lah kan. Siapa yang suruh korang tak pernah bertegur dengan saya. So yang rapat-rapat dengan saya tu biasanya dapatlah listing free kan. Sebab ramai follow saya dan anda ni yang minta saya tolong uruskan penjualan rumah. Saya cakap dengan diorang, saya bukan rent jadi saya boleh recommendkan lah mana-mana rent yang saya kenal untuk bantu penjualan rumah tu. Jadi siapa yang dapat tu alhamdulillah rezeki dia lah. Sebab dia selalu jumpa saya, dia selalu refer case kat saya. Jadi saya dah kenal dia pun dapat lah kan benda yang kata apa, listing-listing yang saya ada tu kan. Okay. Muaz, okay, terbaik coach for ilmu tu dia. Okay, sama-sama Okay, thank you coach. Ramai ajar markup. Itulah bila markup tu yang tersontot tu kan dia terkeluar perkataan tersontot. Alhamdulillah, thank you coach. Untunglah dapat listing coach. Itulah. Memanglah untung kan. Ada yang rezeki dapat 500,000 ke atas, ada yang rezeki dapat 1 million ke atas kan. Itulah, tapi itulah yang masing-masing dah dapat listing tu kenalah kerja keras sikit Dengan saya memang follow up tiap-tiap hari. Kalau tak nak kena follow up tiap-tiap hari, jangan ambil listing tu saya. Sebab memang saya akan tanya, apa cerita ni? Tak jual-jual lagi ni kan. Memang saya ambil dalam tu. Okay, so terima kasih banyak-banyak So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana telah mengikuti rancangan live kita daripada awal sampai ke akhir ni dan saya doakan agar tuan-tuan dan puan diberikan kesihatan yang baik dan insyaAllah doakan saya juga kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi minggu depan dan untuk kesekian kalinya sama-samalah kita jaga diri kita pastikan kita kalau tak ada apa-apa aktiviti tu duduklah kekal di rumah. Saya pun sebenarnya ni banyak work from home jarang-jarang pergi ke pejabat ada nak sign check ke nak sign surat ke pun saya datang pejabat. Kalau tak ada apa-apa memang saya duduk kat office duduk kat rumah je dan itulah kalau tak ada apa-apa haral minggu depan insya-Allah saya akan kupas topik berkenaan dengan belanjawan 2021. Tadi saya dah highlightkan beberapa perkara tentang belanjawan. So mungkin tuan-tuan puan boleh start kumpulkan soalan. Sebab saya nak kena kaji dulu apa yang Menteri Kewangan bentangkan tadi tu, saya nak kena kaji dulu dan saya nak kena tahu juga dia punya mekanisme yang diorang nak buat lah sebab yang tadi tu baru dia punya general idea lah untuk belanjawan tu kan jadi mekanisme tu belum dapat lagi. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa haral dah dapat mekanisme yang tepat dan betul InsyaAllah minggu depan kita akan discuss tentang topik belanjawan 2021 dalam sektor hartanah. InsyaAllah. Okay. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.